Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar murid-murid? Berjumpa lagi dengan Cikgu Haslinda dalam kelas Bahasa Melayu tahun 2. Hari ini tajuk kita uniknya budaya kita dan kita akan belajar kemahiran menulis. Jom kita belajar. Baiklah, standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 3.2.4 menulis sesuatu yang diimlakkan, iaitu perkataan dan frasa. Mari kita belajar bersama-sama. Objektif pembelajaran kita hari ini, pada akhir sesi PDPR, murid dapat menulis perkataan dan frasa yang didengar dengan betul. Jadi murid-murid, kriteria kejayaan yang perlu kita capai hari ini ialah, mari kita sebut bersama-sama. Saya dapat menulis 2 daripada 5 perkataan dan frasa dengan ejaan yang betul. Jadi ingat, kita mesti berjaya pada akhir sesi PDPR nanti ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar 3 isi pembelajaran. Yang pertama, kita akan belajar mengenai kumpulan huruf. Kemudian, kita akan buat aktiviti nasi linopot. Dan kita akan buat latihan dengar dan tulis. Jom kita belajar. Baik murid-murid, sebagai ulang kaji, mari kita mengenal dahulu kumpulan huruf A, B, C hinggalah Z. Baik, cikgu bahagikan ada 5 kumpulan huruf. Yang pertama, huruf vokal iaitu A, E, I, O, U. Yang kedua, huruf bertiang tinggi. Ada tiang tinggi iaitu huruf B, D, H, K, L, T. Semuanya tiang tinggi. Dan kumpulan ketiga, huruf tiang ke bawah atau berekor. Ini huruf yang ekornya di bawah melebihi garisan, iaitu huruf G, J, P, Q dan Y. Kumpulan yang keempat pula, kumpulan huruf tiada kaki ataupun ekor. Kadang-kadang orang sebut huruf pendek, iaitu huruf C, M, N, R dan S. Baiklah, kumpulan yang terakhir, kumpulan jarang guna. Huruf ini jarang sekali kita guna dalam bahasa Melayu, iaitu huruf F, V, W, X dan Z. Mari kita kenali cara menulis huruf ini. Baik, kumpulan yang pertama tadi huruf vokal. Murid-murid boleh lihat pada gambar huruf vokal yang kita ada A, E, I, O, U. Dan murid boleh membuat latihan cara menulis huruf ini dengan betul mengikut turutan nombor yang disediakan pada gambar ya murid-murid. Kita tengok pula kumpulan huruf bertiang tinggi. Lihat pada huruf ini. Semuanya mempunyai tiang tinggi. Ditulis mestilah hingga ke garis merah. Kalau dalam buku, garis merah biru. Jangan lupa tiangnya mesti tinggi. Huruf B, D, H, K, L dan T. Perhatikan pada gambar cara menulis dengan mengikut urutan yang betul. Mestilah mula daripada atas. Kalau dalam buku garis merah biru, mula dengan garis berwarna merah atas. Hinggalah biru 1 dan biru 2. Okey, seterusnya mari kita lihat kumpulan yang ketiga, kumpulan huruf tiang ke bawah ataupun berekor. Yang ni yang selalu cikgu tegur pada murid-murid cikgu. Huruf P kecil mestilah tiangnya ataupun cikgu panggil kakinya di bawah garisan dalam buku tulis. Mesti ya murid-murid. Kumpulan ini kumpulan G, J, P, Q dan Y. 5 huruf ini haruslah ingat. Cara menulisnya, kakinya ataupun tiangnya ke bawah dan berekor.
perhatikan cara menulis dengan turutan yang betul. Kalau dalam buku garis merah biru, kita mulakan dengan biru atas, biru bawah hinggalah ke garis merah bawah. Ekornya, tiangnya mestilah mencapai ataupun kena pada garis merah bawah. Ingat ya murid-murid. Seterusnya, kumpulan huruf pendek kita panggil ataupun huruf tiada kaki dan juga tiada ekor, tiang pun pendek sahaja, iaitu huruf C, huruf M, huruf N, R dan S. Yang ni kalau kita tulis dalam buku garis merah biru, kita tulis antara garis biru yang pertama dan garis biru yang kedua saja. Jangan lebih, jangan kurang, jangan terlajak ke garis merah pula. Kita hanya tulis huruf ini menggunakan garis biru sahaja. Kalau dalam buku garis merah biru. Ingat ya murid-murid, perhatikan cara menulisnya. Okey, seterusnya huruf yang terakhir, huruf kumpulan huruf jarang guna. Dalam bahasa Melayu, 5 huruf ini kita jarang sekali guna, iaitu huruf F, V, W, X dan Z. Tapi walau bagaimanapun, kita haruslah tahu cara menulis huruf ini. Sebab bukan kita langsung tidak guna, kita guna tapi jarang sekali. Perhatikan huruf F, V, W, X dan Z, cara menulis dengan betul. Okey, baiklah murid-murid, cikgu rasa murid-murid cikgu dah mahir kumpulan huruf dan cara menulis huruf dengan betul. Hanya ada beberapa huruf sahaja yang perlu dibaiki. Jadi kalau cikgu tegur, kamu tolong rujuk dan betulkan nota yang cikgu bagi tadi, iaitu kumpulan huruf, supaya lebih mudah untuk kamu ingat dan faham cara menulis huruf-huruf ini. Baiklah murid-murid, kita pergi ke isi pembelajaran yang seterusnya, iaitu tajuk nasi linopot. Murid-murid tolong buka buku aktiviti jilid 1, muka surat 74, halaman 74. Semua orang buka buku. Mari kita baca. Baiklah, dalam buku tersebut, perasan tak dekat atas sebelah kanan ada QR code. Dia tulis sana imbas saya. Jadi murid-murid kena imbas dahulu QR code menggunakan telefon pintar. Nanti dia akan keluarkan link dan kamu klik link tersebut, kamu boleh menonton video cara penyediaan nasi linopot. Nasi linopot ini merupakan makanan tradisional masyarakat di Sabah. Jadi kalau kamu tak pernah makan dan tak pernah tahu, boleh tonton video tersebut untuk tambah ilmu pengetahuan kamu. Baiklah, selepas kamu tonton, kamu perlu dengar. Guru akan sebutkan perkataan dan frasa yang perlu ditulis pada tempat kosong. Kamu perlu dengar dengan teliti. Dan lepas dengar buat apa murid-murid? Mestilah tulis. Tulis perkataan dan frasa yang didengar dengan ejaan yang betul dan tulisan yang kemas. Kita dah belajar huruf dan cara menulis sebentar tadi kan? Jadi tolong cikgu tulis dengan kemas dan betul. Baiklah, murid-murid sudah bersedia? Mari kita baca buku aktiviti halaman 74. Aktiviti 3. Tulis perkataan dan frasa yang diimlakan. Tajuk nasi linopot. Nenek, bagaimanakah cara memasak nasi linopot ini? Begini. Caranya begini, Julaihi. Itu kata nenek kepada Julaihi. Okey, baik. Dah bersedia ya? Tempat kosong yang ada tu, kamu kena tulis berdasarkan apa yang cikgu sebut. Sebelum tu cikgu akan baca dan kamu perlu semak dahulu ya. Perenggan yang pertama, gambar yang pertama. Bahan yang diperlukan ialah ubi keledek, ubi kayu atau ubi keladi, daun tarap dan tempat kosong. Tempat kosong tersebut kamu perlu tulis beras. Cikgu ulang sekali lagi. Beras. Beras.
Okey. Kemudian perenggan yang kedua dan gambar yang kedua. Dah bersedia murid-murid? Masak nasi bersama dengan ubi yang telah di tempat kosong. Tempat kosong tu cikgu nak kamu tulis potong dadu. Cikgu ulang. Potong dadu. Potong dadu. Okey, perenggan yang ketiga. Setelah nasi dan ubi masak, lenyekkan nasi dan ubi tersebut. Kemudian, tempat kosong, nasi linopot dengan daun taram. Yang tempat kosong tadi, cikgu nak kamu isi dengan perkataan bungkus. Cikgu ulang, bungkus. Bungkus. Tulis baik-baik ya. Dan perenggan yang terakhir, hidangkan nasi linopot bersama dengan tempat kosong, tempat kosong, tempat kosong dan tempat kosong. Ada 4 tempat kosong. Betul tak? Dengar betul-betul ya murid-murid. Tempat kosong yang pertama, sila tulis ikan goreng. Cikgu ulang. Ikan goreng. Ikan goreng. Tempat kosong yang kedua, sambal belacan. Cikgu ulang. Sambal belacan. Sambal belacan. Tempat kosong yang ketiga, telur masin. Telur masin. Cikgu ulang. Telur masin. Dan tempat kosong yang terakhir, ikan masin. Cikgu ulang. Ikan masin. Ikan masin. Senang kan murid-murid? Kalau tak ingat ataupun tak dengar, kamu boleh mainkan semula video cikgu tadi ya. Ulang semula rakaman suara cikgu. Baiklah. Kalau dah siap, cikgu nak kita buat satu lagi latihan. Ingat ya, latihan ini akan membuat kita lebih mahir lagi. Jangan mengeluh, tapi teruskan berusaha. Kalau penat, rehat dahulu. Baik, kalau tak penat, mari kita sambung. Baiklah, cikgu nak kamu gunakan buku tulis BM1. Sebelum cuti hari itu, cikgu sudah edarkan kan semua buku ni? Okey, keluarkan buku BM1 iaitu buku garis merah biru. Kita akan buat aktiviti dengar dan tulis. Jadi, keluarkan buku garis merah biru atau BM1. Cari muka surat yang kosong, tulis tarikh dan hari-hari ini. Kemudian tulis nombor 1, selang 2, selang 3, selang 4, selang 5 ataupun langkah. Okey? Jadi dah bersedia murid-murid? Nombor 1, cikgu nak kamu tulis tercinta. Nombor 1, tercinta. Cikgu ulang. Tercinta. Baik. Nombor 2 pula, cikgu nak kamu tulis gemilang. Nombor 2, gemilang. Cikgu ulang. Nombor 2, gemilang. Okey, nombor 3 pula, cikgu nak kamu tulis Malaysiaku. 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 Okey, nombor 4 pula, cikgu nak kamu tulis budaya kita. 2 perkataan ya. Budaya kita. Budaya kita. Cikgu ulang. Budaya kita. Dan nombor 5 yang terakhir, cikgu nak kamu tulis kebanggaan saya. Kebanggaan saya. Nombor 5, kebanggaan saya. Tulis
Betul-betul ya murid-murid, cikgu yakin kamu pasti boleh. Baiklah murid-murid, kalau tak dengar ataupun tak ingat, kamu boleh ulang semula rakaman cikgu ya. Nampaknya itu sahajalah isi pembelajaran kita pada hari ini ya murid-murid. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Ingat, tangkap gambar hasil kerja kamu dan hantar secara peribadi kepada cikgu. Bye. Assalamualaikum.